Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilmam Alif bin Rusli selaku Ketua Kumpulan Sanitizer akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tokoh-tokoh Khot. Tokoh-tokoh Khot ni boleh kita bahagi kepada dua, iaitu tokoh Khot di luar negara dan juga di dalam negara. Di sini kami sertakan beberapa tokoh Khot luar negara dan satu orang sahaja tokoh di dalam negara Malaysia. Okey, kita tengok tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama ialah Ibnu Muklah. Nama sebenar beliau Abu Ali Muhammad bin Ali. Beliau dilahirkan pada tarikh 868 Masihi dan beliau meninggal pada 940 Masihi atau 328 Hijrah. Beliau dilahirkan di Baghdad, iaitu yang berada di negara Iraq. Mau pula membawa maksud mata. Beliau merupakan tokoh pertama kaligrafi Islam dan beliau menjawab sebagai penulis syair serta penulis urusan rasmi pada 2 kali pemerintahan khalifah. Nama guru beliau pula ialah Ibrahim Asy-Syajari dan nama anak murid beliau ialah Ibnu Simsimi dan Ibnul Asad Al-Ghafiqi. Seterusnya kita masuk kepada sumbangan. Antara sumbangan yang beliau berikan ialah beliau membuat beliau mengadakan peraturan-peraturan menggunakan lingkungan garisan lurus serta titik rumbik bagi menghasilkan bentuk-bentuk huruf yang betul yang dikenali sebagai sittah sulus. Beliau juga merupakan seorang yang pakar dalam khat nasakh dan menguasai tulisan kursif dan kufi. Antara karya yang beliau jadikan ialah Mashaf Al-Quran bertulisan khat nasakh yang terletak di Masjid Seville, Andalusia. Seterusnya, Ibnu Muklah juga masyhur kerana berjaya menyumbangkan skrip kaligrafi yang istimewa, iaitu Al-Khattu Mansub yang kemudian disempurnakan oleh Ibnul Bawwab. Ciri-ciri tulisannya pula ialah Ibnu Muklah mempunyai ketepatan, keseimbangan, kesempurnaan, kepadatan dan kelancaran. Ini adalah contoh karya beliau. Seterusnya, tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ialah Ibnul Bawwab. Nama sebenar beliau Abu Hasan Ali bin Hilal. Beliau juga dikenali sebagai Ibnul Bawwab. Ibnul Bawwab lebih unggul daripada Ibnu Muklah. Hal ini disebabkan beliau mendapat banyak pujian daripada pelbagai tokoh. Beliau juga dilahirkan pada 960 Hijrah dan wafat pada 1022 Hijrah. Beliau juga dilahirkan di Baghdad, iaitu Iraq. Beliau digelar Al-Bawwab kerana nama ayahnya yang bermaksud penjaga kunci. Jadi Ibnu adalah anak, maksud dia adalah anak penjaga pintu, kunci pula dah. Seterusnya adalah beliau juga merupakan seorang hafizul Quran, ahli bahasa terkenal kerana beliau minat sastra Arab. Beliau juga merupakan orang pertama yang menyalin skrip Ibnu Muklah. Kita masuk kepada ciri-ciri tulisannya.
Antara guru khat beliau adalah anak murid Ibnu Muklah, iaitu Abdullah bin Al-Asad Al-Katib dan As-Samsarani. Ibnul Bawwab juga bekerja sebagai ahli dalam menghias atap dan dinding rumah. Beliau juga merupakan pembuat cincin yang handal. Tulisan yang beliau tulis adalah tulisan yang sangat indah dan susah untuk ditiru oleh kaligrafi lain. Antara ciri-ciri tulisannya adalah anggun, kuat, bersih dan rapi. Bahkan jika seandainya beliau menulis huruf alif 100 kali pun, maka semua tulisan tersebut akan sama. Tidak ada satu huruf pun yang berbeza kerana karakternya yang kuat tadi lahir dari satu cetakan yang sama, iaitu tangan Ibnul Bawwab itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa bukti tulisannya yang bersifat kuat. Kalau kita tulis alif 2 kali pun lain, ini 100 kali, sama je, sangat padu. Seterusnya adalah Ibnul Bawwab memotong penanya secara mendatar, membulat dan miring. Seterusnya kita tengok kepada sumbangan beliau. Beliau telah menyempurnakan huruf-huruf Ibnu Muklah. Beliau juga membangunkan tulisannya sendiri berdasarkan model tulisan Ibnu Muklah. Mashaf Al-Quran yang disalin olehnya sekali sahaja di Baghdad tahun 391 Hijrah ada di perpustakaan Chester, Beatty, Dublin, Ireland, yang dihiasi dengan zahrafah yang sangat indah, ditulis sendiri olehnya. Beliau juga mempunyai banyak gelaran. Antara gelaran beliau ialah Malikul Kitabah, iaitu rajanya tulisan, yang diberi oleh Az-Zahabi. Yang kedua, Ibnul Bawwab juga diberi gelaran oleh Ibnul Futi sebagai Qalam Allah 'alal ard, iaitu pena Allah di atas muka bumi. Seterusnya, beliau juga diberi pujian oleh Ibnul Futi sebagai orang yang diberi rezeki keindahan tulisan dan keindahan sastra. Berikut merupakan contoh-contoh karya Ibnul Bawwab. Seterusnya, tokoh yang ketiga kot, iaitu Ya'qut Al-Musta'simi. Riwayat hidup beliau. Nama sebenar beliau ialah Jamaluddin Ya'qut bin Abdullah Al-Musta'simi. Gelaran Ar-Rumi kerana dia berasal dari Romawi atau Byzantium. Beliau wafat pada 1299 Hijrah. Beliau juga menetap di Baghdad, iaitu di dalam istana. Beliau merupakan seorang sastrawan syair dan kaligrafi. Ya'qut juga adalah kaligrafi Turki. Antara guru khat Ya'qut Al-Musta'simi ini ialah Saifuddin Abdul Mu'min Al-Umawi, iaitu pemelihara buku Khalifah Al-Mustashim. Seterusnya, guru yang kedua ialah Syekh Zakiyuddin Abdullah bin Habib
Al-Khatib. Beliau mengajar cara menulis seperti gaya Ibnul Bawa. Beliau belajar berdasarkan karya-karya Ibnul Bawa dan salah seorang anak murid Ibnul Bawa, iaitu penulis kaligrafi wanita yang bernama Syahidah binti Al-Ibari. Ciri-ciri tulisannya. Tulisannya dikenali sebagai logos, tengkas, spontan dan teliti. Potongan penanya pula adalah miring dengan hujung sebelah kanan agak naik. Dia mempopularkan pena miring sahaja sebab penggunaan pena miring ini sudah digunakan pada abad keempat sebelumnya. Antara gelaran beliau ialah Jamaluddin dan Ad-Duri ketika beliau berada di Baghdad. Beliau juga dikenali sebagai kiblatnya kaligrafi indah. Seterusnya, sumbangan beliau. Beliau banyak memperbaiki dan menyempurnakan 6 jenis tulisan peninggalan Ibnul Bawa. Beliau juga memberi dimensi baru dalam bentuk tulisan kaligrafi dengan model potongan pena miring. Beliau juga membuat sendiri ukuran Beliau juga membuat standard ukuran profesional huruf-huruf kaligrafi menggunakan titik. Selain itu, beliau juga membangunkan aliran kaligrafi yang diikuti para kaligrafi Turki dan Persia. Beliau juga menulis Al-Quran sebanyak 1001 buah. Antara karyanya ialah As-Sitanah di Turbah Sultan Salim dan Aya Sofia bertahun 654 Hijrah. Berikut merupakan karya beliau. Beliau menulis Al-Quran sebanyak 1001 kali sebanyak 1001 buah. Banyak tu. Dan tokoh terakhir ialah Syekh Uthman Taha. Nama Uthman Taha tidak menjadi benda yang baru bagi kita kerana kita pernah mendengarnya, iaitu Jawi Uthman Taha. Antara kata-kata beliau adalah, setelah beliau menulis Mashaf Al-Quran lebih daripada 13 kali, saya ingin sekali untuk mati ketika saya menulis Al-Quran. Masya Allah. Seterusnya kita tengok kepada biodata Syekh Uthman Taha. Nama beliau yang sebenar ialah Abu Marwan bin Uthman bin Abduh bin Husin bin Taha. Beliau dilahirkan di sebuah kampung di Hal, Syria pada tahun 1934 Masihi. Beliau juga mempunyai seorang isteri dan dikurniakan oleh Allah sebanyak 7 orang anak. Beliau juga dilahirkan dalam suasana tarbiyatul Islam yang kuat. Hal ini adalah kerana bapanya, Syekh Abduh Husin Taha, merupakan imam dan khatib di kampungnya. Bapanya juga merupakan seorang pengarang kitab, iaitu kitab agama. Sekarang beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Antara sumbangan yang beliau berikan ialah, beliau telah memberikan sumbangan sangat lama, dari tahun 1970 hinggalah sekarang. Syekh Uthman Taha juga telah menulis dengan lengkap sebanyak 10 buah mashaf, di mana setiap satu lembaran berukuran 100 cm darab 70 cm.
dan mempunyai 15 baris. Iaitu macam Al-Quran yang kita tengok sekarang, iaitu ada 15 baris kesemuanya. Yang pertama ialah antara karya beliau, yang pertama Mashaf untuk Kementerian Waqaf Syariah. Yang kedua, Mashaf dengan riwayat Hafs untuk Ad-Diras Syamiyah. Yang ketiga ialah Mashaf dengan riwayat Warsh di Madinah. Yang seterusnya, Mashaf dengan riwayat Hafs mengikut Mashaf Mesir, tiada waqaf sudut. Dan yang terakhir ialah Mashaf dengan riwayat Hafs, iaitu Mashaf Madinah. Antara keistimewaan tulisan tangan Syekh Uthman Taha ialah setiap halaman berakhir dengan penghujung ayat. Kalau kita boleh tengok sekarang, Quran sekarang macam tu lah. Setiap akhir ayat diakhiri dengan penutup ayat. Setiap kali muka surat akan diakhiri dengan penutup ayat. Kalau Quran yang dahulu, dia tidak penutup sesuatu muka tu dengan penghujung ayat. Berikut merupakan karya Syekh Uthman Taha. Kalau kita tengok contoh tu kan, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kot, beliau menulisnya dengan mengakhirkan satu muka surat tu dengan hujung ayat. Dan ini adalah tokoh yang terakhir, iaitu tokoh khat di Malaysia. Ini adalah satu sahaja tokoh yang kumpulan kami berikan, iaitu Muhammad Yusuf bin Abu Bakar. Beliau lahir pada hari Selasa 21 Jamadil Awal 1349 Hijrah, bersamaan 13 Oktober 1930. Beliau merupakan anak Temsiu, iaitu Tembesu, yang berada di Tawang, Bacuk, Kelantan. Bangga saja dia orang Kelantan. Beliau mula meminati bidang seni khat semenjak di bangku Ma'had Muhammadi lagi, yang berada di Kota Baru. Seterusnya, semasa beliau berada di Mekah, beliau pernah mendampingi Muhammad Tahir bin Abdul Qadir Al-Kurdi Al-Makki Al-Khattat yang terkenal pada masa itu. Manakala di Mesir pula, beliau mendalami minatnya melalui penelitian dan latihan terhadap contoh-contoh karya yang dihasilkan oleh penulis khat yang terkenal pada masa itu. Setibanya beliau di tanah air, beliau banyak menerima pengalaman dari ketika beliau menjadi pensyarah di Kolej Islam Kelang, Petaling Jaya. Antara sumbangan yang beliau berikan ialah beliau menyumbang dalam bidang khat. Antaranya, beliau banyak membentangkan kertas-kertas dan buku-buku yang membincangkan bidang seni khat di Malaysia. Hingga kan beliau banyak menjawat jawatan dan menjadi panel seperti di Pertua Persatuan Seni Khat Kebangsaan 1989 hinggalah sekarang. Beliau juga sering dijemput untuk menjadi hakim dalam pertandingan seni khat. Antara karya-karya beliau ialah beliau pernah menyediakan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk khat untuk beberapa buah masjid ternama di Malaysia, seperti Masjid Taqwa TTID 1990 dan Masjid Negara
pada tahun yang sama, dan banyak lagi karya-karya beliau. Seterusnya, antara karya-karya ternama beliau adalah beliau merupakan seorang penulis khat di dalam logo Halal Malaysia. Kalau kita tengok sekarang, logo Halal Malaysia ditulis oleh inilah, iaitu Muhammad Yusuf bin Abu Bakar. Sungguh hebat beliau. Beliau juga merupakan seorang penulis khat di Universiti Malaya dan sebagainya. Di atas jasa dan usahanya, beliau telah dianugerahkan pingat ahli Mangku Negara pada tahun 1983. Okey, setakat itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.